Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk BM tahun 5 SJKC pada hari ini, kita akan belajar tentang penjodoh bilangan. Kita masih lagi unit 3, hadapi bersama-sama. Okey, untuk tajuk hari ini kita akan belajar tentang keluarga sepakat. Okey. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita akan lihat dahulu apakah standard kandungan dan standard pembelajaran yang akan kita pelajari. Okay, apakah kemahiran yang akan kita pelajari? Untuk standard pembelajaran pula ialah 5.1.1 iaitu memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks penjodoh bilangan. Okay, kita akan fokus penjodoh bilangan saja, okey, pada hari ini. Okey, seterusnya, okey, murid-murid diminta untuk buka buku teks kamu, muka surat 16. Okey, kita akan lihat baca secara mentalis petikan ini, okey, yang bertajuk bekerjasama di Dusun Datuk. Okey, dalam tajuk kecil tadi kita lihat keluarga sepakat. Okay, sepakat itu membawa maksud satu hati. Okey. Jadi tajuk hari ini bekerjasama di Dusun Datuk. Kita akan lihat petikan ini. Okey, cikgu mahu kamu sebelum kamu meneruskan menonton video ini, kamu perlu baca secara senyap terlebih dahulu petikan ini supaya kamu dapat faham apakah isi kandungan petikan. Okey. Baik. Setelah murid-murid baca, okay, kita akan lihat satu persatu ayat demi ayat apakah maksud petikan ini, apakah maksud sebalik cerita ini. Pada minggu lalu, Dalila dan keluarganya pergi ke Dusun Datuk. Okay, Dusun Datuk ini maksudnya kebun, okay, kebun yang sangat luas. Okey, seterusnya, di dusun itu, mereka melakukan aktiviti seperti mengait, memetik dan mengumpulkan buah-buahan. Ini ialah aktiviti mereka. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan mengait. Kamu lihat gambar raja ini. Ini ialah mengait. Okey, seterusnya memetik dan aktiviti yang seterusnya mengumpulkan. Seterusnya kita sambung ayat ini. Dalila memasukkan 5 ikat rambutan ke dalam guni. Okey, maksud guni ialah yang ini. Okey, ini ialah guni. Okey, Dalila memasukkan 5 ikat rambutan, buah rambutan ke dalam guni. Okey, ayah dan abang Dalila pula memasukkan 2 tandan pisang ke dalam bakul. Seterusnya, nenek Dalila membelah sebiji buah cempedak yang diperoleh dari dusun itu. Mereka makan buah itu bersama-sama. Nenek Dalila membelah sebiji buah cempedak. Ini ialah buah cempedak yang diperoleh, yang didapati dari dusun itu. Seterusnya, setelah penat, mereka pun berehat seketika. Ibu Dalila membawa 3 buku roti dan beberapa tongkol jagung rebus sebagai bekalan. Mereka menikmati bekalan itu bersama-sama. Cikgu ada sertakan gambar di sini. Okay, setelah mereka penat, mereka pun berehat. Okay, berehat seketika. Ibu Dalila membawa 3 buku roti. Okay, roti dan beberapa tongkol jagung. Ini adalah jagung. Okay, rebus sebagai bekalan. Okay, bekalan ni ialah makanan yang disimpan di sebuah bekas. Mereka menikmati bekalan itu bersama-sama.
Sebelum pulang, Datuk memberikan 8 gugus langsat kepada Datuk Saudara Dalila, iaitu Tok Ali. Sebagai balasan, Tok Ali memberikan 4 papan petai kepada Datuk Dalila. Okay, jadi cerita ini, cikgu harap kamu faham dengan cerita yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Secara kesimpulannya, petikan ini menceritakan tentang keluarga Dalila yang balik ke kampung untuk melawat dusun Datuk Dalila. Jadi di dusun itu mereka melakukan pelbagai aktiviti seperti mengait, memetik buah-buahan, kemudian mengumpulkan buah-buahan itu. Okay, antara buah-buahan yang mereka dapat dari dusun itu ialah langsat, rambutan, pisang, dan juga cempedak. Jika kamu perhatikan petikan sebentar tadi, terdapat beberapa frasa yang cikgu telah warnakan dengan warna merah. Ia dikenali sebagai penjodoh bilangan. Okay, jadi hari ini kita akan belajar tentang penjodoh bilangan. Apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan? Jom kita belajar bersama-sama. Okey, murid-murid, sekarang mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan. Okey, untuk unit ini kita akan fokus mengikut penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan. Okey, jika kita perhatikan dalam petikan itu, penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan itu ialah yang berkaitan dengan makanan ataupun buah-buahan. Okey, jadi kita akan fokus kepada penjodoh bilangan tentang makanan dan juga buah-buahan. Okey, di sini kita dapat lihat antara penjodoh bilangan yang ada ialah ikat, tandan, biji, tongkol, gugus dan juga papan. Okey. Sebelum kita masuk ke setiap penjodoh bilangan ini, cikgu mahu kamu fahamkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan. Okey, penjodoh bilangan ni digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Kata bilangan ni contohnya 1, okey, ataupun kita sebut sebagai se, okey. Kemudian ataupun 2, 3, beberapa. Okey, contoh, cikgu bagi contoh. Penjodoh bilangan untuk rumah ialah buah. Okey, kita tidak sebut buah rumah. Kita mesti gunakan kata bilangan bersama-sama dengan penjodoh bilangan. Okey, contohnya 1 rumah kita sebut sebagai sebuah rumah. Okey, kita lihat satu persatu penjodoh bilangan yang akan kita pelajari hari ini. Okay, yang pertama kita lihat kepada ikat. Apakah maksud penjodoh bilangan untuk ikat? Okay, ikat ini digunakan untuk benda yang diikat. Okay, kita lihat apakah contoh benda yang diikat. Okay, sebagai contoh, contohnya ialah seikat sayur. Okay, sayur tu kan banyak, diikat. Jadi kita sebut sebagai seikat sayur. Contoh, ibu membeli seikat sayur di pasar. Seterusnya kita lihat penjodoh bilangan yang kedua, iaitu tandan. Apa maksud ataupun apakah benda yang digunakan untuk penjodoh bilangan tandan? Ia digunakan untuk buah yang bertandan. Bertandan tu maksudnya buah yang melekat pada satu batang ni. Kita tengok contohnya. Contoh yang ada di sini ialah pisang. Kita lihat gambar. Pisang. Tadi dalam petikan tu ada dinyatakan Datuk memasukkan 2 tandan pisang ke dalam bakul. Jadi ini maksudnya tandan yang kita petik terus dari pokok pisang. Seterusnya kita lihat contoh buah yang kedua. Kita ada kelapa.
Kelapa, tengok ni. Buah kelapa ni melekat pada tangkai ataupun batang buah itu. Seterusnya, okey, kita lihat kelapa sawit. Okey, kelapa sawit pun seperti pokok kelapa tadi itu. Okey, kita sebut sebagai setandan ataupun dua tandan kelapa sawit. Okey, seterusnya kita lihat penjodoh bilangan biji. Okey, biji ni digunakan untuk buah ataupun sayur-sayuran ataupun benda yang kecil. Okey, apakah contoh buah atau sayur-sayuran tu? Kita lihat. Kita lihat contohnya. Okey, contoh di sini ialah cempedak. Dalam petikan tadi ada disebut nenek membelah buah cempedak. Buah cempedak. Okey, ini ialah cempedak, kita sebut sebagai sebiji. Sebiji maksudnya satu biji cempedak. Okey, seterusnya kita ada mangga, dua biji mangga. Seterusnya apple. Okey, sebiji apple. Okey, kita tengok penjodoh bilangan yang seterusnya, iaitu tongkol. Okey, tongkol ni digunakan untuk buah yang bertongkol. Bertongkol ni maksudnya batang. Penjodoh bilangan ini digunakan untuk sejenis buah ni, okey, iaitu ni, setongkol jagung. Okey, seterusnya kita lihat gugus. Okey, gugus ini kita gunakan untuk buah-buahan yang berkelompok. Berkelompok tu maksud dia dalam kuantiti yang banyak. Okey, contohnya, kita lihat contoh buah yang berkelompok seperti buah langsat. Okey, langsat ini kita sebut sebagai segugus langsat. Kenapa kita panggil segugus langsat? Sebab dia ada satu kelompok langsat. Okey, seterusnya kita ada contoh buah anggur. Okey, buah anggur. Okey, jadi ini kita sebut sebagai segugus anggur. Di sini ada 3 gugus kan? Jadi 3 gugus anggur. Okey, seterusnya kita lihat penjodoh bilangan untuk papan. Okey, papan tadi ada dalam petikan tu. Maksud penjodoh bilangan ini, ia digunakan untuk benda yang berbentuk kepingan. Kepingan tu maksudnya satu benda yang sangat nipis. Sayur yang kita gunakan untuk penjodoh bilangan ini ialah, okey, tadi dalam gambar dalam buku teks ada gambar petai. Okey, sepapan petai. Seterusnya kita ada coklat. Jadi kita sebut sebagai sepapan coklat. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu faham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, semoga video ini memberi manfaat kepada kamu. Semoga berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye.